daripada setiap kumpulan. Okey, silakan Syarif. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Okey, pada hari ini saya Muhammad Syarah Anwar dan sahabat saya Nur Amira Nabila akan membentangkan reka bentuk eksperimen, dan dalam pembentangan ini kami akan menerangkan tentang eksperimen benar dan kuasi eksperimen. Untuk eksperimen benar akan dibentangkan oleh Nur Amira dan untuk kuasi eksperimen akan dibentangkan oleh saya. Okey, sebelum itu kita masuk kepada pengenalan sedikitlah tentang reka bentuk eksperimen. Saya persilakan Nur Amira untuk menjelaskan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak suara? Boleh dengar. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira Nabila binti Zakaria. Okay, untuk pengenalan reka bentuk eksperimen. Okay, reka bentuk eksperimen ni adalah satu reka bentuk kuantitatif bagi menguji hipotesis pembandingan atau perbezaan yang signifikan antara kumpulan rawatan eksperimen dengan kumpulan rawatan atau antara dua pemboleh ubah bebas, kumpulan eksperimen dengan pemboleh ubah terikat bersandar, kumpulan kawalan. Okay, tujuan kajian eksperimen ini dilakukan adalah untuk menentukan sebab kepada sesuatu kesan atau bertujuan untuk membentuk hubungan akibat, dan kedua-dua kajian sebab akibat tersebut melibatkan perbandingan kumpulan. Dengan antara dua kumpulan itulah eksperimen dengan kawalan. Next. Rawatan dan kawalan bermaksud pemboleh ubah yang disediakan bagi diuji dalam sesuatu situasi tertentu bagi melihat kesan kepada individu atau kumpulan individu yang menjadi sampel kajian. Okay, kumpulan eksperimen atau rawatan ini adalah subjek kajian yang menerima rawatan. Contohnya, pengajaran berasas ataupun subjek yang tidak menerima rawatan. Contohnya dia guna kaedah tradisional dalam pembelajaran. Okey. Reka bentuk eksperimen ini dipandu oleh sekurang-kurangnya satu atau lebih hipotesis yang menyatakan hubung kait sebab dan akibat antara dua pemboleh ubah. Dalam kajian reka bentuk eksperimen ni sebenarnya ada terdiri yang saya dapat yang terdiri pada dua bidang, iaitu antaranya bidang sains sosial dengan bidang sains biasa. Contohnya kalau kita tengok dalam kajian eksperimen dalam bidang sains tulen, contohnya kita nak mengkaji adakah tumbuhan perlukan air untuk pembesaran. Okey, kat sini kita nampak pemboleh ubah bebas ialah pembesaran tumbuhan. Kita ambil contohnya ada dua kumpulan. Kumpulan A ni adalah kumpulan kawalan, kumpulan B ni adalah kumpulan rawatan. Kumpulan A ni kita tak berikan apa-apa rawatan pun, tapi kumpulan B ni untuk tumbuhan ni kita berikan air selama 6 minggu. Kumpulan A kita tak berikan air selama 6 minggu. So kesan kita dapat lihat kumpulan kawalan ni tumbuhan dia akan mati dan tak tumbuh lah. Tapi kalau untuk kumpulan rawatan ni tumbuhan ni akan tumbuh dengan segar sebab dia dapat air. So kita nampak kat sini yang tumbuhan ni memerlukan air untuk membesar. Itu kalau kita kaji dalam bidang sains tulen. Tapi kalau kita kaji dalam bidang sains sosial, contohnya adakah kaedah peteminda tu dapat meningkatkan pencapaian dan minat seorang pelajar terhadap tajuk sejarah. Okay, kat sini kita nampak kita bagikan kepada dua kumpulan juga, kumpulan kawalan dengan kumpulan rawatan. Okay, kumpulan kawalan ni kita guna kaedah tradisional, maksudnya kita belajar cara biasalah, belajar sejarah biasa di sejarah. Tapi kumpulan rawatan ni kita beri satu kaedah yang baru. Contohnya kita gunakan peteminda untuk belajar sejarah. So kesan kat situ kita nampak kumpulan kawalan ni dia punya tahap untuk membantu pencapaian pelajar tu masih biasa je. Tapi kalau kita guna kaedah baru untuk kumpulan rawatan ni, itu kumpulan B ni, dapat lihat pencapaian dan minat pelajaran terhadap sejarah semakin meningkat. Okay, hasil ujian tim menunjukkan perbezaan yang signifikan, iaitu peteminda memberikan keputusan yang meningkat kepada pencapaian dan minat terhadap sejarah. Okay. Dalam reka bentuk kajian eksperimen ni terbagi pada dua, iaitu eksperimen benar dan kuasa eksperimen. Untuk eksperimen benar, takrifannya, eksperimen ini dikaitkan dengan benar kerana pengagihan responden iaitu sampel adalah secara lawak ke dalam kumpulan berdasarkan pemilihan, iaitu responden memiliki peluang yang sama untuk memasuki mana-mana kumpulan lain dan bukan ditentukan oleh pengkaji.
Seterusnya. Nak terhabis go to slide ke macam mana? Syari tak dengar suara. Okey. Maaf tadi bising sikit background kan. Okey, untuk kuasa eksperimen pula, dia sama saja untuk eksperimen. Cuma ada beberapa faktor saja yang berbeza, tapi untuk maksud kuasi itu sendiri adalah bermaksud menyerupai. So dalam konteks kaedah ni menyerupai prosedur yang dijalankan dalam eksperimen sebenar, tapi ada perbezaan dari segi aspek sampel. Nanti kita akan bincang lebih mendalam tentang apa yang dimaksudkan dengan perbezaan dari segi sampel tu. Okey, untuk tujuan sebenar, tujuan kepada eksperimen benar, kuasa eksperimen, kita boleh lihat kami buat dalam bentuk ni supaya pembaca ataupun rakan-rakan boleh tengok apa beza antara eksperimen benar dengan eksperimen kuasi. So untuk tujuan eksperimen saya berikan kepada Amira dan saya akan bentangkan kuasi. Okey, tujuan eksperimen benar ni ialah bertujuan untuk mengukur sama ada idea iaitu prosedur ataupun olahan baru atau intervensi atau amalan memberi kesan kepada pemboleh ubah bersandar. Okey, eksperimen ni biasanya digunakan untuk mengukuhkan sebab dan akibat antara pemboleh ubah tidak bersandar dan pemboleh ubah bersandar. Dikawal iaitu pemboleh ubah yang mengakibatkan dapatan kecuali pemboleh ubah tidak bersandar. Di sini dapat lihat pemboleh ubah tidak bersandar mempengaruhi pemboleh ubah bersandar. Contohnya, pemboleh ubah tak bersandar tu kaedah pembelajaran abad 21. Pemboleh ubah bersandar tu keputusan kuis sejarah. So kita tengok kat sini kaedah ni mempengaruhi keputusan kuis sejarah. Itu untuk tujuan eksperimen benar. Cari. Bagi kuasa eksperimen, dia lebih kurang, maksudnya memang sama pun dengan eksperimen benar. Cuma beberapa faktor yang saya cakap tadi adalah dari segi persampulan. Untuk dijelaskan dan melalui CUA 2006, iaitu reka bentuk kuasa eksperimen digunakan untuk menggantikan reka bentuk eksperimen tulen apabila dalam proses pemilihan responden kajian pengagihan secara rawat yang tidak dapat dilakukan oleh pendidik. Okey, kajian ini digunakan untuk menilai keberkesanan satu program dengan melihat aspek-aspek yang tidak dapat dikawal seperti macam jantina, umur, latar belakang, pengalaman, pengetahuan yang sedia ada, semua ni memang tak dapat dikawal. Kalau dia faktor-faktor yang tak dapat dikawal tapi mempengaruhi kita punya variable. Sebab tu kita perlukan kuasa eksperimen untuk membolehkan eksperimen yang dijalankan mengambil kira aspek-aspek yang tidak dapat kawal macam natural disaster semua ni. So kita akan buat eksperimen yang mengkaji keberkesanan ataupun perbandingan antara satu keadaan dengan satu keadaan yang lain. Okey, berikut adalah ciri-ciri eksperimen. Okey, saya serahkan kepada Amira. Okey, ciri-ciri eksperimen benar. Okey, ciri-cirinya eksperimen benar ni kajian kuantitatif. Okey, sampel dia pula dipilih secara rawak. Kat situ terdapat kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen. Rawatan diberi secara rawak. Keyword dia secara rawak. Okey, dua atau lebih dari dua kumpulan responden mempunyai ciri-ciri yang sama dan diagihkan secara rawak. Eksperimen benar ni sering digunakan dalam psikologi perubatan, pendidikan dan sebagainya. Okey, manakala kualisi eksperimen pula, dia ada keyword tentang rawat, yang ni pula tidak rawat. Tapi ada beberapa yang basis yang sama, iaitu merupakan sebuah kajian yang kuantitatif. Selalunya melibatkan pendekatan intervensi dan rawatan. Contohnya macam kita buat intervensi tentang merokok, faktor-faktor yang menyebabkan orang merokok, dan kita bagi intervensi yang melibatkan benda yang boleh dikawal dan tak boleh dikawal, yang especially bahagian-bahagian natural lah. Lepas tu kita akan lihat dia punya sejauh mana keberkesanan dia. So yang kedua adalah mempunyai darjah pengawalan yang rendah, sebab kita memberikan persampaian yang tidak rawak. Kita dah selektif dah golongan-golongan yang mana untuk eksperimen benar. Dia ambil sampel tidak sangat rawak lah. Siapa-siapa saja boleh masuk. Yang ni dah dikawal. Ada serta kumpulan yang dah disetkan yang kena apa. Contohnya yang merokok, yang tak merokok. Okey. Yang kedua, pendedahan kumpulan peserta terhadap intervensi yang tidak dikawal oleh pendidik. Yang seterusnya, dua atau lebih daripada dua kumpulan. Kalau dia ada persoalan tu. Okay, responden yang tidak diagihkan secara rawak. Maksudnya ada yang memang yang dah dikontrol oleh pendidik untuk masuk dalam grup apa dan grup apa. Jadi kita alami natural, maksudnya tak diusik. Contoh kalau kita nak buat perbandingan antara bencana alam,
kawalan yang ni kita tak boleh nak kontrol. Contoh eksperimen tentang macam COVID-19 ni kita nak tengok di setiap negara. So kita nak buat replication, kita tak boleh. Mana boleh kita induce COVID-19 kat tempat lain. So kita ambil sekadar persekitaran yang macam wabak. Contoh kita ambil wabak yang sebelum ni selain daripada COVID, Ebola punya wabak. Kita lihat sama ada macam mana penerimaan masyarakat tentang wabak Ebola. Betul, kita bandingkan dengan wabak COVID-19. Macam itulah kita punya variable yang kita tukar dalam bentuk alami punya, natural. Okay, selalunya digunakan dalam ekonomi, sosiologi, pentadbiran awam dan perancangan bandar dan wilayah, sains serta sains politik. Okay, kaedah pelaksanaan eksperimen benar saya serahkan kepada Amirah. Kaedah pelaksanaan eksperimen benar. Okay, objektif kajian untuk eksperimen benar ni biasanya untuk menyiasat hubungan sebab dan kesan, mengenal pasti keberkesanan. Contohnya kita nak menentukan keberkesanan modul motivasi terhadap peningkatan motivasi pencapaian pelajar sekolah menengah. Ataupun kita nak menentukan kesan modul latihan kepimpinan terhadap keupayaan memimpin di kalangan pelajar universiti. Okay, persoalan kajian ni dia untuk melihat kesan sesuatu faktor atau elemen, untuk melihat tahap perbezaan pemboleh ubah. Okay, dalam eksperimen benar, antara ancaman kesalahan yang ialah demand karakteristik, maksudnya ciri-ciri yang diinginkan. Kecenderungan pengkaji untuk mengubah sesuai tingkah laku variable mengikut apa yang pengkaji inginkan. Contohnya dia nak hasil kajian tu macam ni, so dia dah ubah sesuai variable tu untuk mendapatkan hasil kajian tu sama macam apa dia nak. Okay, yang seterusnya ialah eksperimen, iaitu apa yang diinginkan pengkaji mungkin mempengaruhi tindak balasan pengkajian. Okay, persempelan yang digunakan dalam eksperimen benar biasanya sampel daripada Sarawak. Biasanya menggunakan persempelan rawat berkelompok. Rawat berkelompok ni first kita kena kenal pasti kumpulan mempunyai ahli heterogeneous. Lepas tu kita pilih kumpulan secara rawat. Dan seterusnya semua ahli dalam kumpulan yang dipilih secara rawat dijadikan sampel dalam kajian. Persempelan berkelompok ni kelebihannya dia lebih praktikal dan ekonomi lah, tapi kelemahannya dia paling kurang reliable berbanding kaedah persempelan yang lain. Okay, terdapat 3 jenis reka bentuk eksperimen benar. Yang pertama ialah reka bentuk kumpulan kawalan pra dan pasca ujian. Okay, reka bentuk ni adalah reka bentuk eksperimen yang asas dan disyorkan pada pendidik. Reka bentuknya dia terdiri daripada 2 kumpulan, kumpulan rawatan dengan kumpulan kawalan. Okay, dua-dua kumpulan ni diagikan secara rawat dan dua-duanya menjawab pra-ujian. Rawatan menjawab pra-ujian, kawalan menjawab pra-ujian. Tapi daripada segi olahan, kumpulan rawatan dia menerima kaedah baru. Macam saya cakap, contohnya kumpulan rawatan ni dia dapat kaedah penggunaan komputer dalam pembelajaran contohnya. Okay. Kawalan ni dia guna pembelajaran secara biasa, iaitu kaedah tradisional. Okay. So dua-dua dapat olahan yang berbeza. Lepas tu akhir sekali dua-dua akan diuji dengan pasca ujian untuk melihat hasil ni lah. Okay, tujuan reka bentuk kawalan pra pasca ujian ni nak tahu berapa banyak kesan pemboleh ubah bebas yang menyebabkan perubahan kepada pemboleh ubah bersandar. Seterusnya ialah reka bentuk kumpulan kawalan pasca ujian saja. Pasca ujian ni maksudnya mereka tak ada kumpulan pra ujian, mereka cuma menjawab pasca ujian saja. Okay, 2 kumpulan saja, iaitu kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan juga. Jadi pra ujian. Lepas tu nampak lihat kumpulan rawatan dapat olahan dapat kaedah yang barulah. Kumpulan kawalan menggunakan kaedah yang lama contohnya. Lepas tu dua-dua menjawab pasca ujian. Okay, subjek ni diagikan secara rawat kepada 2 kumpulan. Pasca ujian diberjalankan kepada kedua-dua kumpulan bagi membandingkan keberkesanan olahan atau rawatan. Okay, kaedah ni paling ringkas tapi kesalahan dalamannya yang paling tinggi. Seterusnya, reka bentuk Solomon 4 kumpulan. Okay, reka bentuk Solomon 4 kumpulan ni kita nampak 2 kumpulan dibagi kepada 2, rawatan dan kawalan yang dapat pra ujian, rawatan dan kawalan yang tak dapat pra ujian. Okay.
kumpulan rawatan satu kumpulan diberi praujian, satu lagi tidak. Kumpulan kawalan satu kumpulan diberi praujian dan satu lagi tidak. Okay, semua kumpulan ni melalui pasca ujian. Okay, reka bentuk ini mengawal pemboleh ubah luaran iaitu ancaman dengan baik dan mempunyai kesahan dalaman yang tinggi. Gabungan antara reka bentuk pertama dan kedua iaitu reka bentuk kumpulan pasca ujian sahaja dan reka bentuk kumpulan pra pasca ujian sahaja. Okay. Reka bentuk ni dia nak mengenal pasti kewujudan kesan pengujian yang timbul akibat daripada responden kajian disebabkan ujian berdasarkan ujian sebanyak lebih daripada sekali. Kelemahannya ialah kelemahan reka bentuk ni dia memerlukan sampel yang ramai untuk dihagikan kepada 4 kumpulan. Analisis data menggunakan 2x2 factorial analysis of variance yang akan memberitahu penyelidik sama ada terdapat interaksi atau tidak di antara rawatan dan pra-ujian. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang kaedah pelaksanaan bagi kuasi eksperimen. Okey, untuk lihat pada objektif kajian lebih kepada untuk menyiasat hubungan sebab dan kesan, sama juga seperti eksperimen dan mengenal pasti tentang kebenaran satu intervensi. Okey, bagi segi persoalan kajian, kita mahu melihat kesan suatu faktor atau elemen, terutama elemen yang faktor yang tidak dapat diubah seperti jantina semua tu kita mahu lihat juga. Melihat tahap perbezaan pemboleh ubah. Okay, antara pemboleh ubah kita tengok macam sama juga dengan eksperimen. Okay, ni ada beberapa ancaman kesahan yang berdasarkan De Winter 2017 tentang kuasi eksperimen. Ni khusus untuk kuasi eksperimen sebab eksperimen sendiri mempunyai kesahan ancaman kepada kesahan yang sama seperti yang eksperimen. Ini adalah penambahan bagi untuk kuasi eksperimen saja, iaitu yang pertama faktor yang membaurkan, confounding factor. Confounding factor ni adalah faktor-faktor luar yang mempengaruhi eksperimen. Contohnya kalau kita lihat eksperimen benar, dia tidak mengambil kira faktor-faktor luaran. Dia hanya memberikan satu intervensi yang telah dikawal oleh eksperimen and then dia bagi intervensi. Dan kita lihat sama ada bagi intervensi itu memberi kesan atau tidak. Macam tu, intervensi itu dah dikawal. Apa yang peneliti nak untuk yang kuasa eksperimen dia memandangkan dia menggunakan setting yang natural, alami. So faktor-faktor luaran seperti jantina, lain-lain mempengaruhi. So dari situ yang menjejaskan dia punya kesahan sama ada. Tambahan pula dia pula sampel yang tidak rawak, dia ada selektif. Kesan-kesan ni memberikan ancaman kepada kesahan lah. Okay, yang kedua perwakilan sampel. Memandangkan dia adalah faktor sampelnya telah diambil secara tidak rawak. Jadi perwakilan sampel tu boleh dikatakan agak rendah untuk mewakili satu kelompok masyarakat tentang aspek yang sedang dikaji lah. Sebabnya dia tidak rawak, jadi dia tak susah untuk bukanlah tak boleh mewakili, boleh tapi tidak sekuat seperti eksperimen yang boleh mewakili satu populasi sebabnya rawak. Ini tidak rawak, so perwakilan sampel dia dikatakan rendah sikit dari segi kesalahan dia. Yang seterusnya, yang ketiga adalah penurunan, attrition. Penurunan ni bermaksud penglibatan peserta dalam eksperimen. Memandangkan kaedah kuasi eksperimen ni selalunya dijalankan dalam bentuk longitudinal eksperimen ataupun longitudinal penyelidikan lah. Maksudnya yang panjang. Maksudnya dia mengambil intervensi yang sangat panjang. Contohnya dia akan beberapa series yang memerlukan 2-3 bulan, 4 bulan sepanjang kajian tu. So penglibatan peserta tu mungkin akan separuh jalan sahaja ataupun tengah-tengah memberikan intervensi tiba-tiba dia tarik diri. Sebab apa dia punya penyelidikan ni sangat panjang, longitudinal punya research. Jadi dari segi penglibatan pelajar tu akan membuatkan peserta menarik diri dan pengurangan daripada peserta. Okey, jadi boleh memberikan ancaman kepada kesahan lah. Okey, dari segi persampelan pula. Okey, untuk kajian kuasa ni menggunakan prosedur persampaian secara kebetulan ataupun persampaian kesediaan atau yang sudah ada lah, convenience. Sangat mudah lah kita pilih siapa yang kita nak. Dah ada dah kita nak untuk mengikut ciri-ciri yang kita nak juga. So persampaian secara kebetulan ni pendidik memilih mana-mana responden kajian ditemunya atau yang paling dekat dengan dia. Pemilihan responden kajian ni akan menimbulkan ralat yang tidak boleh dijangka kerana proses persampaian secara kebetulan bukan melalui persampaian rawak. Ini perbezaannya dengan eksperimen sebenar.
eksperimen bertujuan, purposive sampling, digunakan untuk mendapatkan kumpulan respon yang punya ciri-ciri tertentu mengikut kehendak penyelidik. Sebagai contoh, kajian pelajar bermasalah disiplin. Okey, sampel kajian ialah pelajar-pelajar yang bermasalah disiplin saja. Maksudnya menjadi selektif lah dalam pemilihan sampel, tidak rawak. Okey, ni saya terangkan tentang 3 bentuk kuasi eksperimen. Sebelum tadi 3 bentuk tentang eksperimen benar. Untuk kuasi eksperimen ni kita ada, sebenarnya ada banyak, tapi ini yang paling utama berdasarkan pembacaan saya dari buku. Okey, ini adalah yang pertama ialah non-equivalent group design pre-post test design. Maksudnya dia ada pre dengan post juga. Jadi tengok dalam gambar rajah ni, kita ada target population yang kita nak. Macam tadi dia pelajar bermasalah, kita akan buat 2 intervensi lah. Untuk intervention X, itu yang satu lagi yang ini pula dia tunjuk business as usual, macam business saja. So pretestnya dua-dua melakukan pretest and then melakukan intervensi yang dia nak oleh penyelidik dengan intervensi yang biasa and then post test juga. Sama macam eksperimen. Cumanya yang dalam faktor ni ialah faktor persampaian sahajalah yang berbeza. Okay, yang kedua adalah mereka bentuk regresi tidak bersambung. Okay, biasanya digunakan dalam kajian yang melibatkan kumpulan khas, misalnya penilaian keberkesanan program, pemulihan dan menguji keberkesanan program, kaunseling ke atas sikap pelajar masalah. Regresi ni maksudnya kita akan membuat satu ramalan. Maksudnya kita akan melakukan regression lah. Kita melihat data-data and then kita buat ramalan kepada data tersebut, sama ada terdapat faktor-faktor yang boleh menghubungkaitkan antara intervensi dengan tidak melakukan intervensi. Yang ketiga adalah interactive time series design. Ini sangat famous digunakan untuk contohnya case study ataupun intervention yang psychological intervention, sebab kita nak beri lihat sama ada progresnya berkesan atau tak. So untuk dalam interactive time series design, set pengukuran pun boleh buat yang diambil masa pelbagai titik masa. Maksudnya intervensi dia ambil titik masa, dia akan record, setiap titik masa dia akan record. Merupakan kajian jangka masa panjang yang memerlukan masa yang tenaga yang banyak. Reka bentuk ini tidak mempunyai kumpulan kawalan, penyelidikan tidak dapat membuat penilaian sama ada rawatan yang diberikan akan menghasilkan perubahan yang diingin ataupun tidak. Okey, di sini sebab dia bukan banyak yang masa, dari situ sebab kita ada satu room painted ni adalah bahagian sama ada yang permulaan dan selepas rawatan. So dia akan melihat sama ada perbezaan tak dari segi contoh ni dia bagi semester untuk kajian yang tentang mood rating dengan semester. So untuk mula-mula mood ni rendah sebab dia ambil kolektif, lepas tu dia lepas semester tu dia akan lihat pula kepada yang mood yang berbeza. Okay, ini dari segi perbezaan antara kelebihan dan kelemahan tentang kuasi eksperimen dengan eksperimen sebenar. Saya serahkan kepada Amira untuk menjelaskan tentang eksperimen terlebih dahulu. Ya, untuk eksperimen benar, kelebihan yang saya dapat yang pertama ialah greater internal validity, iaitu kesalahan dalaman dia yang besar. Yang kedua, causal claims can be investigated, maksudnya tuntutan sebab boleh disiasat. Dan seterusnya persampilan secara rawak. Itu kelebihan dia. Untuk kelemahannya, tidak tulen, iaitu mungkin peningkatan bukan disebabkan sepenuhnya oleh rawatan yang diberi. Jadi tengok tadi lah, mungkin disebabkan sebabkan ancaman kesahan lah. Yang dua tadi tu, seterusnya ialah boleh berlaku bias di pihak pengkaji, iaitu pengkaji sengaja mahu memastikan kumpulan rawatan menunjukkan peningkatan atau penilaian yang dibuat tidak tepat, iaitu bias. Itu untuk eksperimen benar. Okey, untuk eksperimen kuasi, untuk kelebihan dia mudah dilaksanakan kerana sampelnya tidak rawat, dipilih oleh penyelidik, boleh dilakukan dalam keadaan semula jadi. Okey, faktor-faktor yang luar seperti bencana, keadaan ekonomi, semua tu boleh dilakukan, tak ada yang dikawal. Okey, dilakukan dengan kumpulan. Okey, sama juga dengan eksperimen yang biasa. Efisien dalam kajian rentas. Kajian rentas ni maksudnya longitudinal study. Okey, memberikan perbandingan. Okey, sama juga memberikan perbandingan antara kumpulan rawatan dengan kawalan. Okey, untuk kelemahannya yang paling jelas adalah tidak rawak. Memandangkan populasi sampelnya tidak rawak, itu memberikan kesan kepada dia punya kesahan. Itu yang jangka masa yang kedua ialah jangka masa yang sangat panjang. Kuasi eksperimen selalunya dilakukan di dalam longitudinal studies. Jadi eksperimennya sangat panjang. Okey.
Seterusnya rendah dalam kesan dalaman dari segi sejarah, kematangan ujian, instrumen strategi, kesan jangkaan dan kesan baru. Okay, dari segi sejarah ni ada beberapa faktor seperti sejarah pada sampel. Mungkin mereka ada punya sejarah-sejarah tertentu yang memberi kesan kepada intervensi. Itu di segi yang sampai ni kesan adalah kesan jangkaan. Yang ni maksudnya macam yang kita tahu lepas yang kita beri kita bagi tanda kan kita punya eksperimen semua tu peserta dah menjangkakan sesuatu dan dia bertindak atas jangkaan dia. Jadi dia memberikan kesan kepada hasil kajian lah. Dan kesan baru maksudnya okey, saya terlupa sebenarnya kesan baru. Nanti saya akan semak balik and then saya akan jelaskan semula. Okey, seterusnya adalah kumpulan tidak setara non-equivalent group. Okay, maksudnya kumpulan yang tak setara lah, yang macam kuasi eksperimen sebenar dia dah kontrol, yang ni tidak kontrol, so dia punya kesan memandangkan sampelnya tidak rawak, ada banyak-banyak faktor, so jadi faktor-faktor itu mempengaruhi dan menjadikan dia kumpulan yang tidak setara. Okay, berikut adalah tentang analisis dan statistik yang digunakan. Okay, untuk dua-dua memang majoriti menggunakan ujian T sebagai analisis dan statistik yang digunakan ujian T. Ujian T kalau kita ingat, ujian T adalah untuk memberikan perbezaan di antara dua kumpulan, perbezaan mean lah untuk ni. Bagi ujian ANOVA pula adalah untuk membezakan variance dari segi pemboleh ubah yang berbagai, ada lebih daripada dua kumpulan. Itu baru kita guna ANOVA. Untuk regresi, okey, kalau sekiranya terdapat perbezaan yang signifikan, bolehlah kita melakukan regresi untuk melihat sejauh mana pemboleh ubah itu memberikan kesan dan kita boleh meramal lah dia punya hubungan tu antara dua pemboleh ubah. Hasil. Sekarang perbezaan antara eksperimen benar dan kuasa eksperimen. So saya berikan kepada Amirah untuk menjelaskan eksperimen benar. Eksperimen benar ni saya nampaklah beza dia, sampel dia dipilih secara rawak, eksperimen benar. Kuasa tak rawak. Okay, seterusnya eksperimen benar ni menyiasat hubungan sebab dan kesan dengan mendahkan satu atau lebih kumpulan percubaan dengan membandingkan kumpulan yang tidak luarannya dapat dikawal untuk eksperimen benar. Kuasa dia menyiasat hubungan dan sebab kebesaran satu intervensi terutama yang melibatkan faktor luaran yang mungkin mempengaruhi pemboleh ubah. Faktor-faktor luaran ni seperti faktor-faktor yang tidak dapat dikontrol oleh penyelidik lah, seperti masalah disiplin, bencana dan sebagainya. Okay. Untuk eksperimen benar, pemboleh ubah luaran dapat dikawal. Okey, seperti yang kita tahu tadi telah dijelaskan. Ini adalah rumusan kepada kita punya perbezaan lah. Okey, pemboleh yang boleh kawal, yang itu untuk kuasa eksperimen, pemboleh ubah luaran tidak dapat dikawal. Okey, ini adalah contoh-contoh kajian untuk kita lihat macam mana eksperimen ni dijalankan. Ada dua, eksperimen benar dengan kuasa eksperimen. So saya buka dulu untuk eksperimen benar. Kita akan lihat macam mana eksperimen benar dijalankan. Boleh nampak ke masih tak keluar lagi? Saya nak tunjuk yang Aziz tu. Aziz nak tengok yang Aziz, bukan yang Ustaz Abdul Aziz. Dah keluar belum? Tak. Alamak, salah tekan. Syaril kena stop sharing dulu. Klik dulu bila once dah yang Ustaz Jalal punya dokumen dah buka tu, you stop sharing and then share balik and then klik pada yang dokumen yang nak ditunjukkan sebab dia tak boleh jump daripada PowerPoint ke PDF. You kena stop sharing dulu. Okay, stop sharing. Kita baru masuk balik. Masuk balik, lepas tu pilih ni lah, pilih yang paper Ustaz Jalal tu. Ya. Okey. Stop sharing. Sharing semula. Okey, nampak? Okey. Nak tengok yang nombor dua. Oh, bukan Ustaz Jalal. Siang Ustaz. Itu jelas. Okey. Ni. Silap.
Yang ni. Okay, saya slide ke bawah macam ni, sini. Ni Ustaz Jalal juga ni. Jalal ni Syarif. Sebelah dia. Ni, Tu. ini. Okay. Saya zoom out sikit. Boleh nampak ke kecil sangat? Buat penuh sikit lah macam tadi. Tadi okey. Okay. Okey. Saya dapat tengok dekat sini, tajuk dia penggunaan strategi pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan tahap kemahiran berfikir aras tinggi pelajar oleh Aziana Aziz dan Christina Aznin pada tahun 2018 jurnal diterbitkan. Kalau tengok kat bahagian abstrak, nampak kat sini kajian ni nak mengenal pasti keberkesanan. Keberkesanan ni keyword untuk eksperimen lah, eksperimen benar, iaitu mengenal pasti keberkesanan strategi pembelajaran komparatif bagi meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi pelajar. Lepas tu nampak kajian dijalankan menggunakan kaedah eksperimen pengagihan rawak. Rawak ni kita gunakan eksperimen benar. Di 3 buah sekolah menengah di daerah Keningau dan melibatkan 62 orang pelajar di di sekolah, pelajar dibahagikan kepada 2 kumpulan yang terdiri daripada kumpulan kawalan yang diajar menggunakan strategi pembelajaran konvensional dan kumpulan rawatan yang diajar menggunakan strategi pembelajaran kooperatif selama 9 minggu. Lepas tu, maka kumpulan pelajar ni pun dianalisis menggunakan SPSS. Kita dapat lihat hasilnya, hasil daripada analisis terhadap ujian pra-pasca kumpulan rawatan dan kawalan. Untuk kumpulan rawatan jumlah min markah ialah 59.26 berbanding kumpulan kawalan 50.45. So ternampaklah keberkesanan strategi pembelajaran kooperatif ni dalam kumpulan rawatan. Berbeza dengan kumpulan kawalan, dia cuma menggunakan pembelajaran secara konvensional. Okay, Syarif pergi ke bawah sikit. Pergi ke populasi dan sampel kajian tu. Okey. Okay, nampak kat situ pekaji menggunakan teknik persampilan rawak berkelompok. Lepas tu dia ada 2 kumpulan lah, dia bahagikan kumpulan kawalan dengan kumpulan rawatan. Guna teknik ujian pra-pasca ujian. Lepas tu bawah lagi. Lepas tu dia buat bawah lagi. Dia buat perbezaan antara penguasaan aras tinggi kumpulan kawalan yang gunakan strategi pembelajaran kooperatif dan kumpulan rawatan strategi pembelajaran konvensional. So, nampak sinilah pekaji ni buat kajian ni, dia bermula dia cari sampel secara rawak. Lepas tu dia bahagi pada 2 kumpulan. Satu kumpulan ni dia bagi rawatan, satu kumpulan ni dia gunakan kaedah yang sama, maksudnya dia tak ada buat kaedah penambahan kaedah baru ataupun olahan. Dan dia akan melihat hasil dia melalui pasca ujian untuk kedua-dua kumpulan. Itu untuk contoh eksperimen benar. Syarif eksperimen. Itu saya ambil macam lah. Dah habis ke pasal paper ni? Cuba tengok dapatan dia, boleh tak? Boleh. Paper tadi. Cuba tengok macam mana dia tulis cara dapatan dia. Dapatan. Okay, apa yang dia buat ialah ujian T ya? Dia gunakan ujian T, iaitu untuk melihat perbezaan antara 2 kumpulan. Terus. Dia tak ada tulis Dapatan kan? tajuk dapatan, dia tulis perbincangan. 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 Dapatan dan perbincangan dia combine sekali kan? Yang ni. Dapatan dan perbincangan dia combine. Okey, stop. Dia guna borang soal selidik, kemudian tengok jadual 2. Dia ada analisis ujian T kan? So dia guna min apa? Min purata markah. Sebelum ke selepas? Dua-dua dia juga. Ya? Dua-dua So sekarang ni dia tumpukan kepada kumpulan kawalan sahaja. Maknanya dia sebab dalam eksperimen kan ni banyak, kita boleh ambil min mana yang kita nak bezakan.
Yang ni dia fokus pada kumpulan kawalan sahaja, dia ambil markah pra untuk kawalan, pasca bagi kumpulan kawalan. Dia ada tengok tak kumpulan eksperimen? Belum Mula-mula dia tengok pada kawalan dulu, sebelum dengan selepas untuk menentukan ada tak perbezaan mean kan antara sebelum dengan selepas. Dan bila ada perbezaan mean secara deskriptif, dia run t-test dan dia melihat bahawa terdapat nilai yang signifikan tak? T. Daripada 0.5 signifikan tak. Tak signifikan zero lebih. Tak signifikan. Maknanya bagi kumpulan kawalan yang tidak melalui intervensi, tak ada beza apa-apa pun sebelum dengan selepas. Okey? So cuba tengok seterusnya. Lepas tu dia buat T apa lagi? Cuba tengok Syarif bawah. Ke kawalan pula. Tak, sebelum tu yang sebelah kiri. Dia T kumpulan rawatan pula, betul tak? Tadi dia ambil yang kawalan yang tak ada intervensi. Sebelum selepas tak ada perbezaan signifikan. So sekarang ni cuba tengok kumpulan yang melalui rawatan, pembelajaran secara belajar untuk nak tengok apa peningkatan kebat kan? Okey, ada tak perbezaan yang signifikan? Ada. Beza kan? So jadi maknanya di sini apabila berlakunya perbezaan yang signifikan sebelum dan selepas bagi kumpulan yang menerima rawatan, apa dia conclusion ataupun ialah conclusion yang boleh kita buat daripada dapatan ni. If it is significant means Ada perubahan lah maksudnya. ada perubahan dan perubahan itu berkemungkinan besar sepatutnya disebabkan oleh intervensi yang penyelidik ni buat. Okay, sorry lah saya terus mencelah ya. Dan untuk seorang penyelidik dia confident untuk mengatakan bahawa perbezaan ini memang kerana intervensi yang saya buat dengan cara apa kelas. Confidence ni Macam tadi you sebutkan mungkin ada faktor-faktor luaran, betul tak? So apa penyelidik perlu buat untuk orang kata menangkis kata-kata yang mengatakan mungkin perbezaan disebabkan faktor-faktor luaran tadi. So penyelidik perlu buat apa dalam konteks kajian eksperimen? Dia sedar bahawa berkemungkinan akan ada ancaman-ancaman faktor lain yang akan mempengaruhi perbezaan tu, betul tak? Jadi apa yang penyelidik perlu buat? Untuk jalankan lagi sekali. Tidak, dia perlu mengawal lah. Dia perlu mengawal agar faktor-faktor yang dikatakan sebagai extraneous factor itu tidak akan mempengaruhi dapatan kajian ini. Okey? Sebab tu boleh ubah luaran untuk eksperimen benar ni boleh dikawal doktor. Dia kena kawal lah. So maksudnya penyelidik kena explain macam mana dia mengawal faktor-faktor itu. Dan misalnya dari sudut sejarahnya dia kena pasti macam mana kan. Kemudian dari sudut katalah mungkin dia kumpulan kawalan dengan kumpulan rawatan ni dia tak boleh jumpa sepatutnya. Sebab kita tak nak berlaku perkongsian maklumat. Ya, sebab mungkin dalam kumpulan rawatan, eksperimen, dia cerita dia dapat macam ni nanti ustaz tu ustaz ni bukan kumpulan ustaz okey macam mana latihan tu dibuat contohnya kan. Jadi kumpulan kawalan bila dia dengar macam tu berkemungkinan akan mempengaruhi persediaan mereka. Ataupun mungkin mereka tak boleh jadi ni, kita dah lah belajar sains tradisional, dia orang belajar best. Kan mari kita ni cuba macam mana kita nak tingkatkan kebat kita. Nampak tak? So maksudnya itu salah satu antara cara macam mana penyelidik memastikan dua kumpulan ni tak berjumpa dalam tempoh masa yang dilaksanakan. Tadi berapa? 9 minggu 9 minggu ke? 9 minggu. 9 minggu kan. So maknanya dalam tempoh saya tak ingat lah paper mana saya dengar ni. Yang ni lah kan baru satu present kan. So dalam tempoh itu kedua-dua kumpulan ni salah satu cara penyelidik mengawal ialah supaya mereka tidak bertemu dan berkongsi maklumat misalnya begitu. Kadang dia ajar secara apa dia punya intervensi dia ni tadi? Komunikasinya dengan kooperatif untuk kumpulan kawalan dengan rawatan. Alright. Okay. So itu antara dia lah, antara apa peran penyelidik di dalam melaksanakan kajian secara eksperimen ini. Kemudian cuba tengok bawah lagi, selain pada dia buat t-test antara pre-post untuk kumpulan kawalan dengan rawatan, apa lagi yang dia buat?
dia buat pre untuk kedua-dua kumpulan Kemudian dia ambil pula tadi pre-post kumpulan kawalan, pre-post kumpulan rawatan, kemudian dia ambil pula post bagi kumpulan kawalan dengan rawatan. So nampak tak kombinasi dia tu berbeza-beza. Dia bukan hanya macam melihat pre-post saja, ya. Tu je saya nak tunjukkan kepada you all bahawa di dalam analisis untuk eksperimen ini banyak pair yang boleh kita buat. Ya, kita nak combine antara pre-post untuk kumpulan kawalan, pre-post kumpulan rawatan, dan kita boleh tengok juga mungkin pasca ataupun pre bagi kumpulan rawatan dengan ni ada tak beza. Kemudian pasca kumpulan rawatan dengan kumpulan kawalan ni ada tak beza dia. So apabila kita ada dapat banyak set kata t-test ataupun perbezaan yang kita buat, macam kita nampak maklumat tu dari segenap penjuru lah. You know what I mean? You get what I mean? Dia dari segenap penjuru lah begitu. Okay. So analisis T pasca kawalan dan juga rawatan. Okay, seterusnya yang ni signifikan. Signifikan. Maknanya sekali lagi dahlah pre untuk kumpulan rawatan tu pre dengan post dia signifikan. Kan, maksudnya kumpulan yang telah melalui rawatan ini, yang telah melalui intervensi ini telah menunjukkan perbezaan yang signifikan sebelum dan selepas kerana intervensi yang dijalankan. Dan kita nak tengok mungkin kalau dia boleh, sepatutnya kalau saya lah cantiknya kalau dia run juga kumpulan kumpulan kawalan ni pre and post dia signifikan tak? Tadi dia ada kan? Okey, faham. Sebab apa dia tak run yang ni? Sebab dia dah tak signifikan lah. So sebab tu dia hanya melihat kepada pasca sahaja. Ya, melihat kepada pasca bagi kumpulan kawalan dan juga rawatan. Dan daripada set-set data ini, maka pastilah penyelidik lebih confident mengatakan bahawa perbezaan itu kerana intervensi yang telah dijalankan. Okey, nampak Right, good. Okey, sila teruskan. Seterusnya kita melihat pada kuasi eksperimen pula. Okey, baik. Okay, seperti kita lihat dalam slide ni, penyelidik untuk melihat kalangan pesakit kanser kanak-kanak adalah perkara yang sering kali terjadi semasa ini. Adalah dia punya panggil pengenalan pada tu. Jadi baru masuk kepada justru kajian ini dijalankan untuk meminda bahan penyelidikan dicetak yang bertajuk penjagaan pemakanan untuk penjaga kanser kanak-kanak. Dari sini kita tengok dari segi dia punya tajuk, maksudnya dia dah terus kepada apa yang dia nak kaji supaya pembaca tahu terus apa yang penyidik nak bagi membantu pengajar penjaga kanser kanak-kanak dari segi pengurusan pemakanan. Objektif kajian ini adalah untuk menilai tahap, di sini ada keyword dia, untuk menilai tahap pengetahuan, sikap amalan. Sehingga dia nak tengok pembandingan, nak tengok sama ada berkesan atau tidak amalan KAP penjagaan sebelum dan selepas menerima bahan pendidikan bercetak. Maksudnya dia punya eksperimen adalah yang sebelum dan selepas bahan bercetak dalam kalangan penjaga. Kajian ini berbentuk kuantitatif, kuasi eksperimen yang typo ni melibatkan penjaga penyakit kanser kanak-kanak di Institut Pediatrik Hospital Kuala Lumpur IPHK dengan populasi sebanyak 34 dan Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia PPUKM dengan sebanyak 34 juga. N kecil bukan populasi bukan N huruf kecil adalah sampel, yes. N besar berpopulasi. Okey, manakala dia bagi tahu kat mana populasi dia ambil, sampel yang dia ambil. Okey, sebagai kumpulan kawalan, ni kumpulan kawalan saja, dia bagi tahu menerima risalah yang diterbit oleh IKN yang tajuk terapi diet pesakit kanser, kesan sampingan rawatan dan cara mengatasi. Hasil kajian mendapati terdapat peningkatan yang signifikan. Ini bagi tahu tentang tahap KAP penjagaan kanak-kanak untuk kedua-dua kumpulan dengan peningkatan sebab terbanyak bagi kumpulan eksperimen. So skor KAP bagi kumpulan eksperimen adalah 70 plus minus 8%, ni saya tak pasti, dan meningkat secara signifikan kepada 92 plus minus 10% selepas membaca bahan penyelidikan bercetak.
menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi berbanding kumpulan yang kawalan di mana skor sebelumnya adalah 70 dan meningkat kepada 77 plus minus 10%. Bagi penilaian penerimaan, terdapat perbezaan yang signifikan bagi skor min antara kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan dengan ujian T 4.538. Kesimpulannya, bahan pendidikan bercetak yang dibina dapat diterima dengan baik dan berpotensi untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pengurusan pemakanan kanser kanak-kanak semasa rawatan. Okey. Apa yang boleh kita rumuskan kat sini ialah sampelnya adalah pesakit kanser yang kita tahu tak boleh kita buat secara rawak. Jadi adalah selektif. So dalam kajian ni sampelnya adalah selektif, iaitu pesakit daripada lebih daripada 2 institusi perubatan, iaitu pesakit kanser daripada IPHKL dengan PPUKM. So intervensinya dijalankan melalui 2 ni lah, satu yang diberikan pendedahan, satu lagi tidak diberikan pendedahan, dan melihat dia punya skor tentang pemahaman mereka tentang pemakanan semua tu. So, akhir sekali baru dilihat perbezaan antara skor lah yang mana lebih tinggi. Didapati yang menerima bahan risalah ni lebih mempunyai pemahaman yang lebih tinggi berbanding yang tidak diberikan atau yang biasa saja. Cuk, dia yang diuji ialah bahan pembelajaran kan, bahan untuk inilah modification. Satu, naik atas sikit. BM punya. Satu, untuk tengok kat situ kumpulan mana yang jadi kumpulan kawalan. HKL kumpulan eksperimen. Kumpulan eksperimen ni menerima bahan pendidikan bercetak yang dibina oleh penyelidik. Ya, bahan bercetak. Tetapi PPUKM menerima risalah yang dihasilkan oleh IKN. Jadi apa yang dia nak bandingkan ialah bahan itulah, satu yang penyelidik bangunkan sendiri, satu lagi bahan yang telah sedia ada yang telah dibangunkan oleh IKN, betul tak? Betul. Okey, jadi kesimpulannya ialah yang mana yang lebih tinggi, kumpulan kawalan ke kumpulan eksperimen? Kumpulan eksperimen. Kumpulan eksperimen Menunjukkan peningkatan lebih tinggi berbanding kumpulan kawalan. Okey, baik. So maknanya yang dia nak tunjukkan di sini ialah keberkesanan bahan yang penyelidik bangunkan lah. Kan? Maknanya dia memberikan kesan yang lebih signifikan lah berbanding dengan risalah oleh IKN yang sedia ada. Okey? Okey. Kita tengok dia punya macam mana dia punya populasi ke subjek. Okey, seperti tadi. 37 daripada 36 penjaga daripada kumpulan eksperimen dan 36 daripada kumpulan kawalan. So dia ambil lebih kurang dia punya nilai 37 dan 36, so tak jauh beza. Dalam abstrak dia tulis 37 kan? Sebenarnya ada satu nampak terlibat satu dia menarik diri selepas pra ujian. Maksudnya inilah dia masukkan dengan kesahan yang daripada penglibatan tu. Maksud ada yang keluar. So yalah, dia tarik dirilah. Akhir adalah 68, iaitu 34 bagi kedua-dua kumpulan. Size sampel bagi subjek dikira menggunakan formula. Okey, ni dia punya kaedah size sampel. Okey, dekat ward onkologi untuk dua-dua hospital. Hendaklah boleh membaca. Okey, ni adalah kriteria lah yang perlu dikontrol oleh penyelidik supaya tak ada isu-isu kesahan. Inilah yang dimaksudkan oleh doktor untuk menerangkan apa yang boleh mengcounter balik tentang masalah-masalah kesahan. Okey. Okey, bahasa Melayu, semua penjaga didapatkan lawatan. Okey. Reka bentuk tadi kali ini dia jelaskan tentang kuantitatif kuasi eksperimen, terus jelas, tak ada dia bagi tahu terus, tak ada berlapik-lapik semua. So dia buat reka bentuk ujian pra pasca bagi. Maksudnya dalam ni kita tengok dia ada ujian pasca, sama juga macam eksperimen sebenar, cuma dia melibatkan populasi atau sampel yang telah dipilih. Okey. Lagi saya terang, cuba kita tengok dia punya. Okey, ni contoh risalah dia. Ni konten daripada risalah tersebut. Nampaknya macam
Okey, sini Rajah catat dia kumpulan data ni menunjukkan macam mana dia buat kumpulan eksperimen dengan kumpulan. Boleh zoom lagi kot. Okey, kat sini kita tengok untuk yang subjek eksperimen dengan kawalan. Okey, eksperimen sama cuma Besarkan sikit Syarif. boleh lagi satu. Besarkan sikit. Okey. Alright. Okey, untuk eksperimen dengan kawalan kita lihat untuk kriteria sama. Dia punya rumusan lah. Okey, akhir sekali subjek yang terima 37 dengan 36. Okey, pra ujian dia. Okey, subjek menerima bahan pendidikan bercetak yang dan melengkapkan pra ujian. Okey, subjek menerima bahan cetak yang berkat pra ujian ni adalah fasa pra ujian. Selepas 2 hari ada 3 menarik diri dengan 2 menarik diri. Lepas tu dia ambil skor pula untuk yang berjaya melengkapkan pasca ujian pula, buat comparison and then subjek dia analisis. Okay. Kita tengok dia punya result pula. Analisis data. Hasil. Okay, dia bagi terus panjang. Ni adalah Jadi, demografi ataupun deskriptif lah ya. Yang dia tak bagi skor ni ke? Ada. Okey. Okey, ni tahap pengaturan sikap dan amalan KAP tadi sebelum dan selepas menerima bahan pendidik bercetak yang oleh penyelidik dengan yang sedia ada. Okey, purata dari segi ini ada skor purata untuk kumpulan eksperimen saja, ini untuk kumpulan rawatan. Sebelumnya adalah skornya adalah dalam 48.6 hingga plus minus 5.315. Saya tak pasti, saya tanya doktor juga lah kot. Ni maksudnya yang ini kan? adalah perbezaannya. Ini adalah perbezaannya, average perbezaan, ini adalah average skornya. Saya rasa dia macam letak min and max punya nilai. Okey. Oh, yang mana paling rendah min and ni? max. Maknanya dia tak nyatakan satu nilai min yang absolute lah. Saya rasa begitu sebab saya pun tak pernah buat macam ni. Kebiasaannya yang biasa kita jumpa mungkin ini dalam bidang perubatan ke macam mana saya tak pastilah tapi biasa kalau kita dalam pendidikan kita terus laporkan apa dia min sebelum dan selepas. Jelas macam yang paper yang pertama tadi kan, dia terus letakkan berapa min sebelum, berapa min selepas. Okay. Dari segi skor pula kita tengok. Untuk skor dia adalah 15.88. Kita tengok yang ni sajalah. Ini adalah kumpulan eksperimen, maksudnya yang diberikan intervensi yang khas lah yang penyelidik mahu. Tapi bila kita tengok kepada untuk kawalan punya secara keseluruhan, skornya adalah 4.8 which is ada sangat perbezaan yang tinggi lah. Kalau kita tengok dia punya sebelum dan selepas pun ada perbezaan, untuk especially sebahagian selepas 64 dengan 53. Ada perbezaan, tapi untuk melihat sama ada ini signifikan adalah atau tak, kita kena lihat pada dia punya titas nilai P dia signifikan atau tidak. Untuk ni maksudnya ada nilai yang signifikan untuk perbezaan sebelum dan selepas untuk eksperimen, dan juga ada perbezaan yang signifikan juga untuk kumpulan kawalan. Tapi nak buat perbandingan adalah yang mana lebih tinggi. Dari sini kita tengok yang lebih tinggi adalah kumpulan eksperimen punya skor lebih tinggi berbanding dengan kumpulan kawalan yang sudah sedia ada. Dua-dua signifikan, tapi yang mana paling tinggi adalah kumpulan eksperimen. Cuba tengok dia punya penerangan, ada tak ayat dia kat atas tu sebelum. Dari segi jadual 5, ada tak yang menceritakan jadual 3? Okey, tengok cuk naik atas jadual 3. Okey, penilaian tahap jadual 3 tu. Sebelah kiri tu kan? Okey. Hasil menunjukkannya mendapat perbezaan yang signifikan bagi skor KAP sebelum dan selepas diberikan bahan pendidikan bercetak bagi kedua-dua kumpulan. Namun kumpulan eksperimen punya peningkatan yang lebih tinggi dan signifikan berbanding kumpulan kawalan. Tahap KAP sebelum bahan pendidikan bercetak diberikan kepada dua-dua kumpulan berada tahap sederhana dan meningkat tahap memuaskan apabila subjek membaca bahan pendidikan. Okey. Ini pula bahagian perbezaan purata SD itu. Okey, ni kandungannya lah. Untuk ni lebih terperinci tentang kandungan dia punya skor. Okey, buat hari ni demografi lagi di sini. Bukan, ini tentang maklumat kumpulan subjek tentang kanser. Okey.
dia punya perbincangan dengan dia punya reference dan sokongan-sokongan kajian-kajian sebelum ni. Okey, saya rasa itu saja. Alright, cuba naik atas sikit. Tengok apa delimitasi kajian yang dia letakkan dalam. Tu. Okey, okey. Okay, antara limitasi kajian ini adalah penggunaan borang penilaian bahan penyelidikan bercetak dan PTED yang sedikit kurang sesuai untuk bahan pendidikan yang menggunakan bahasa Malaysia disebabkan kelemahan ujian indeks sampel measure of global Indeks yang digunakan lah indeks yang digunakan kot. Yang menyebabkan tahap keboleh bacaan menjadi tidak memuaskan. Namun sehingga kini masih belum terdapat penilaian pendidikan bercetak yang khusus bagi bahan pendidikan dalam bahasa Melayu. Justru penggunaan penilaian bercetak bagi bahan pendidikan bahasa Melayu amatlah diperlukan. Selain itu, terdapat perbezaan dari segi latar belakang subjek daripada kedua-dua kumpulan sosioekonomi dan faktor-faktor yang tak dapat dielak lah, dan tahap pendidikan yang berbeza setiap kanak-kanak. Perkhidmatan dan sumber pendidikan yang ditawarkan kepada penjaga kanak-kanak juga berbeza. Okay. Ada beberapa perbezaan. Baik. So macam Amira kata tadi, kuasa eksperimen dia, kekurangan dia dari segi apa? Kesahan apa? Kesahan dalaman. Luaran dalaman. Juga. Dalaman keluaran? Doktor? Kelemahan dalam kuasa eksperimen ni? Kelemahan untuk kuasa eksperimen ni biasanya boleh, eksperimen benar ni biasanya dia boleh bias lah. Pengkaji dia boleh mengawal apa yang dia nak untuk hasil daripada eksperimen, hasil daripada kumpulan rawatan. Tu bagi eksperimen benar. We are talking about kuasa eksperimen kat sini kan? Okay. Kelemahan kuasa eksperimen ni apa dia? Ke siapa yang bentang? Syahrir ke Amira yang bentang? Kuasa siapa? Syahrir, okey, sorry. Apa dia kekurangan Syahrir bila kita buat kuasa eksperimen? Sebab oleh kerana dia tidak rawak, dia secara convenient, apa dia antara kelemahan yang boleh kita kaitkan dengan kajian ini? Okey, ada yang kata dia tidak rawak first, itu jangka masa lah yang panjang. Seperti kita tengok tadi, ada yang tarik diri kan? Okey. Ada yang tarik diri, maksudnya jangka masa panjang. Betul, kesahan dalaman yang ada berkaitan dengan sejarah, kematangan apa lagi instrumentasinya, kesan jangkaan. Yes. Itulah antara ujian-ujian yang dijalankan. Itulah kesamaan dalamannya bukanlah kata sangat bermasalah, ada ancaman yang lebih tinggi lah. So maknanya jadi bagi setiap satu kaedah pasti ada kekuatan dan pasti ada kekurangan dia kan? Jadi bila penyelidik dah mengenal pasti ini dia reka bentuk yang saya nak guna, jadi dia kena stand up lah. Dia kena explain, pertama dia kena justifikasi kenapa dia nak memilih kaedah ini. Misalnya dalam konteks perbincangan hari ini, kita ada dua kan, eksperimen benar, satu lagi kuasa eksperimen. Jadi bila masa penyelidik boleh buat kajian secara eksperimen benar? Bila masa penyelidik boleh buat kajian secara kuasa eksperimen? Kalau boleh tolong explain, pemudahkan untuk rakan-rakan yang mungkin mereka tak membaca lagi tentang tajuk eksperimen ni. You berdua dah baca secara terperinci kan? Secara mudahnya lah, bila masa seorang penyelidik tu boleh buat kajian secara eksperimen benar, bila masa dia perlu shift kepada eksperimen secara kuasai. Okey. Amira nak explain dulu ke? Cari masuk dulu. Kalau macam eksperimen benar ni biasanya dia lebih mudah. Lepas tu dia punya sampel dia yang dia mesti sampel dia secara rawak. Maksudnya kalau dua-dua tu boleh, dua-dua kumpulan tu dia boleh, dua-dua sampel antara kumpulan tu boleh masuk mana kumpulan pun. Dan biasanya eksperimen benar ni dia nak membuat perbandingan untuk lihat sama ada terdapat perbezaan setelah rawatan diberikan kepada kumpulan rawatan. Dan dia boleh ubah luaran dia pun dapat dikawal. Untuk eksperimen benar lah. Dia lebih mudah bagi saya lah. Kalau untuk eksperimen kuasai, untuk saya, apa yang saya tengok daripada eksperimen benar dengan eksperimen kuasi ni, dua-dua jalankan eksperimen yang sama, cuma bahagian persampelan dan faktor-faktor lah. Macam kita tengok tadi dua contoh yang kita tengok daripada kajian tu. Untuk yang tadi untuk intervensi, yang dia bagi ada kawal yang tak dapat intervensi langsung, satu dapat intervensi. So dia tengok jalan-jalan, tengok perbezaan. Untuk kuasi ni lebih kepada faktor-faktor yang tak dapat lah, macam sakit kanser, yang kita tak boleh nak dapatkan sampel yang sangat ramai, banyak, tak boleh. Maksudnya kita
limited dari segi persampalan dia, and then ada faktor-faktor luaran seperti penyakitnya yang kita itu yang kita nak tengok dia punya tu. Sebab tu kita jalankan eksperimen kuasi ni untuk jelaskan tentang, sama juga untuk jelaskan bahagian apa panggil intervensi yang diberikan pre dan post, tapi dari segi sampelnya tidak rawak. Itu sebab tu dia panggil kuasi eksperimen. Right. So yang menentukan sama ada penyelidik ni nak go for through eksperimen ataupun kuasa eksperimen is actually based on the sample lah. Kan, ciri-ciri sampel tu. Sebab kalau katalah dalam konteks ni penyelidik kata nak buat kajian secara through eksperimen, dia akan melibatkan dia perlu macam, kan sekarang ni melibatkan dua institusi kan, satu HKL, satu PPUKM, betul tak? Betul. Jadi sekarang ni dia hanya mengambil kelompok mengikut institusi. Maknanya HKL adalah kumpulan kawalan, PPUKM adalah kumpulan rawatan. Tapi kalau penyelidik melaksanakan kajian secara benar, dia mesti randomize ahli-ahli tu. Maksudnya mungkin dia ada senarai and then dia pilih secara rawak. A, B, C, D, E masuk. Maksudnya 34 ni tak kira lah dia datang daripada HKL ke PPUKM ke, tetapi mereka dah dipilih secara rawak. Tapi berkemungkinan itu akan menyukarkan penyelidik, dan dari sudut orang kata governance of kata pengurusan untuk data dan sebagainya tu mungkin agak sukar dilaksanakan ya. Maknanya, dan kalau sekiranya ini dalam konteks medik, tapi kalau dalam konteks sekolah, bila masa penyelidik katalah kalau dia buat through eksperimen, penyelidik ni akan ada kuasa tau, dia ada kontrol. Okey, awak masuk ni, awak masuk kumpulan ni, awak masuk kumpulan ni. Mungkin katalah kita buat kajian di satu sekolah, kita dapat 2 kelas. Tetapi kita randomize pelajar ni daripada kumpulan anggerik dengan orkid kata Kelas anggerik dengan orkid ni kita tak menerima dia as is. Kalau macam secara kuasai kita terima anggerik duduk kumpulan kawalan, orkid kumpulan rawatan. Tapi kalau kita buat through eksperimen, kita reshuffle tau ahli-ahli dalam kelas tu. Awak masuk sini, awak masuk sini. Saya random sebab without having orang kata prior consideration lah. Maksud bukan prior consideration, tapi kita tahu bahawa of course ciri-ciri pelajar ni secara umumnya mungkin homogeneous lah kan. Maksudnya katalah pelajar tingkatan 2, semua pelajar tingkatan 2. Mungkin pelajar bukan foreigner, pelajar Melayu. So ciri-ciri yang sama. Ya, tetapi untuk eksperimen benar, penyelidik boleh menyusun, menentukan mana dia sampel yang perlu masuk kumpulan kawalan, mana sampel perlu masuk dalam kumpulan eksperimen. Tapi dalam kuasa eksperimen, kebiasaannya penyelidik perlu shifted to kuasa eksperimen dalam konteks satu macam Syahrir katakan tadi, based on sampel, ciri-ciri mereka dan kesukaran. Yang kedua ialah mungkin dari segi kontrol yang dia ada. Kan? Mungkin kontrol yang dia ada lah. Mungkin certain sekolah pun kalau kita pergi, saya kaitkan dengan sekolah juga sebab mungkin ada antara UO yang nak buat kajian di sekolah kan, dalam bidang pendidikan. Mungkin setengah-setengah sekolah kata, tak apa, penyelidik boleh masuk, boleh mengajar, katalah you nak mengajar 10 minggu kan, boleh you datang ke sekolah tapi jangan tukar student. Dia mesti kekal dekat kelas masing-masing. So in that case, memang kita tak ada kontrol tu tak? Kita tak boleh randomize kedudukan pelajar itu sama ada dia nak masuk kumpulan kawalan ke kumpulan rawatan. So in that case, we need to stick with kuasa eksperimen. Okay? Alright. Ada lagi daripada Syahrir dengan Amira? Dah habis ke? Mana yang you all rancang untuk bentang dah habis ke? Okay, baik. Okay, so terima kasih kepada Syahrir dan Amira. Saya rasa apa yang you all bagi ni dalam slide dan sebagainya, usaha untuk you all tunjukkan contoh-contoh paper, this is kata satu pembentangan yang bagus. Saya rasa kumpulan-kumpulan lain perlu follow cara macam ni, dan kita juga bincangkan perbezaan antara eksperimen benar dan juga eksperimen secara kuasa eksperimen kan. Okey, sebelum kita bincang sikit lagi lah tentang mungkin perbezaan antara kuasa eksperimen dengan kajian tindakan ke dan sebagainya. Mungkin ada soalan tak daripada rakan-rakan? Silalah.
Senyap je semua ni. Video pun tak on ni. Ke tidur semua? Tolong on video sekejap boleh tak nak tengok ni? Ada pun. Sabri baru muncul. Syaira, Azhar, ada semua nyorok Amirul, Siti Khadijah, Syahira, Farayah mana? Ada. Alia? Mana Alia? Duk pegang spek hitam dia je. Okay, any question class? You all tolong buka kepada yang buka speaker viewer, you ambil galeri You ambil galeri supaya tak nampak siapa cakap tu muka dia besar. Kita nampak kotak-kotak semua orang. Okay. Ada soalan tak? Ada. Okay, Doktor saya nak tanya. Okay. Terima kasih Syahrir dengan Noramira untuk pembentangan tadi. Memang jelas dan detail lah. Tapi saya ada persoalan mengenai 3 reka bentuk tadi tu, eksperimen tadi tu kan. Kalau rawatan dengan kawalan, olahan dia tu kan berbeza. Tapi bila tengok contoh, kumpulan rawatan masih lagi menerima kaedah pembelajaran secara konvensional. Jadi macam mana tu? Adakah dia boleh dilaksanakan guna 2 cara tu ataupun macam mana? Lepas tu soalan yang kedua, yang untuk kuasai tu kan, tempoh masa dia tu kan sangat panjang. Jadi yang paling terpendek, berapakah tempoh masa dia tu? Terima kasih. Okay, saya jawab yang nombor 2 dulu lah. Okay, untuk berapa lama tu sebenarnya dia depends pada penyelidik tu ataupun jenis pendidikan tu. Kalau intervensi yang dilakukan tu memang perlukan yang masa yang lama. Macam tadi kita tengok dia ambil 2-3 hari saja kan. Yang seminggu je. Dalam masa seminggu saja untuk yang risalah tu. Risalah dengan bahan bacaan. Berapa hari saja. Ada certain eksperimen yang perlukan lebih panjang lah untuk melihat dia punya, maybe dia nak tengok bahan intervensi tu memang lama ke ataupun memerlukan panjang. Dan dia punya scoring pula dia nak lebih daripada 1 punya skor. So maybe berikan kesan kepada jangka masa lah. So dia tak ada spesifik berapa lama atau berapa sekejap. Tapi itulah yang macam kita tahu, yang kita baca tadi, lebih kepada memudahkan penyelidik kalau kuasi ni. Apa yang konvensional panggil. So apa yang ada digunakan. Dia tak ada nak susun-susun, okay yang ni masuk sini, ni masuk ni. Dia tak ada. Dia ambil satu kumpulan terus. Macam tu lah. Dan soalan pertama tadi, saya tak jelas untuk soalan pertama. Soalan pertama tadi tu kan, kalau kita tengok 3 contoh reka bentuk eksperimen benar tu kan, olahan dia tu kumpulan rawatan dengan kumpulan kawalan tu kan dia berbeza, tak sama kan? Okey, tak sama. Faham tak? Maksud dia adakah kumpulan rawatan tu hanya menerima intervensi yang dilakukan saja ataupun dia masih menjalankan kaedah pembelajaran secara tradisional kalau berdasarkan contoh rujukan tu lah. Sebab kalau kita tengok contoh artikel tadi tu kan, kumpulan rawatan pun masih lagi kumpulan rawatan tu dia masih menggunakan 2 olahan. Jadi kalau jadi boleh ke kalau kita just jalankan satu je olahan tu? Tak sukar ke? Faham tak soalan? Saya faham. Amira jawab aku. Dia bergantung pada pengkaji tu lah. Kalau macam pengkaji untuk yang rujukan yang kongsi tadi tu, dia nak nampak macam doktor kata dia nak bagi orang nampak yang mula-mula bentuk pra-ujian ni untuk dua-dua kumpulan ni apa dia punya nilai min. Sebab tu dia beri dua-dua tu kaedah tradisional dulu. Lepas tu barulah dia tengok perbezaan. Dia beri kawalan saja olahan. Kawalan tak terima. So dalam satu eksperimen, dalam satu kajian tu, untuk eksperimen benar dia boleh menggabungkan gantunglah 3 ni ke ataupun dua-dua untuk tengok hasil pasca ujian untuk rawatan dan kawalan. Dapat tak? Ke tak faham? Okay, kalau boleh saya tambah sikit. Maksudnya macam ni, secara alternatif, berkemungkinan ada juga penyelidik tak nak ada kata alternatif ataupun kumpulan kawalan. Itu ke maksudnya? Maknanya tak perlu pada tradisional, kita just check keberkesanan intervensi saja. Is that your question?
Yeah, is that your question, Syaira? Ya. Okay. Betul. So berbalik kepada, kan ada tadi yang dalam slide tadi, ditunjukkan sebenarnya ada kumpulan, ada penyelidikan yang berkemungkinan maksudnya dia hanya melihat kepada, ada tak dalam slide tadi, saya tak ingat sebab dalam eksperimen juga dia boleh, maknanya yang paling simple maksudnya dia melihat ada satu kumpulan, pre, kemudian intervensi and then post. Ada tak dalam you all punya slide? Dalam slide tadi ada tadi dalam 3 reka bentuk tadi. So maknanya dalam konteks itu, kumpulan kawalan diperlukan tak? Perlu. Sebenarnya saya rasa perlu doktor sebab kena ada kumpulan rawatan dan kawalan barulah kita boleh buat perbandingan sama ada keberkesanan. Tapi untuk dari segi intervensi itu yang mungkin soalan ni kata olahan tu maksudnya intervensi lah. Macam mana adanya macam yang salah faham soalan ni kata satu intervensi dia buat yang dia beri intervensi, satu lagi dia berikan intervensi tapi dua-dua menjadikan dua-dua pernah melakukan bahagian yang sama. Contohnya macam pendidikan tradisional. Dua-dua dah lakukan pendidikan tradisional tapi yang satu kumpulan ni dia berikan olahan ataupun tambahan iaitu intervensi komputer. Maksudnya dua-dua dia lakukan yang berjasa punya, betul kan? Tapi kalau dari segi rawatan dengan kawalan pun penting. Sebab apa kalau sekadar rawatan kita tak tahu kontrol dia macam mana, baseline dia macam mana. Sebab tu kawalan pun kena buat. Tak boleh tinggalkan langsung kawalan. Kalau buat sekadar rawatan je kita tak tahu dia punya benchmark kat mana. Ada rawatan sahaja, betul? And then apa kita nak benchmark kan? Kena ada kawalan. Betul. Cuma saya nak sahkan dalam slide tadi ada ke yang you bentangkan bahawa tidak ada kawalan pun? Oh tak ada. Dua-dua saya tengok tiga-tiga ni. Kawalan, rawatan, kawalan. Okay, good. Itu sebenarnya sebab sebelum ini ada kumpulan yang saya tak tahu dia daripada manalah dia mengatakan bahawa ada antara reka bentuk yang tidak perlu kepada kumpulan kawalan. Jadi that is not kata it doesn't fall under eksperimen lah, kerana ciri-ciri eksperimen mesti ada kumpulan kawalan dan juga kumpulan rawatan dan mesti tujuan utama bila kita buat eksperimen is about apa dia? Perbandingan. Examining the of course the difference and then apa sebenarnya nak dilihat ialah keberkesanan intervensi itu. Jadi saja saya sebut tadi supaya nak menunjukkan takut kalau macam saya tanya Syaira tadi kan, macam Syaira kata ada tak kemungkinan kita tak perlu. Maksudnya kenapa kita perlu ada kumpulan secara tradisional, pengajaran secara tradisional. Kenapa kita tidak hanya mengukur untuk kumpulan yang melalui intervensi yang kita jalankan itu saja. Kan betul kan Syaira kan? Is that what you mean tadi? Ke saya yang salah faham dengan soalan Syaira tadi? Okay, tak apalah, mungkin dah sampai ke Kuala Langat ke mana. Okay, it's alright. Okay, so but all in all, kita faham dia ada ciri. You all baca buku Airy tak? Yang saya bagi tu. Airy et al tu. Kita baca buku tu aja. Baca Berry. Tak baca Okay, mungkin you all boleh bacalah sebab saya rasa buku tu lah yang paling komprehensif sekali. Kerana dia chapter-chapter dia tu memang ditegangkan secara terperinci. Mungkin you all boleh tengok dalam Airy tu, kalau tak silap dia ada menyatakan apa dia ciri-ciri utama kajian eksperimen. Yang dia ada kata kunci dia tu. Okay. Right, any more question? Sila. Kita berwacana hari ni. Kalau habis kita boleh habis awal hari ni sebab pembentangan untuk 2 kumpulan ni je kan. Eksperimen saja untuk hari ni. Okay, agak-agaknya lah. Okay, macam kita katakan tadi, bila kita buat eksperimen, tujuan utama kita buat eksperimen ialah kita nak menguji keberkesanan. Betul? Keberkesanan. Dan kajian eksperimen ini jatuh di bawah kategori ataupun pendekatan kajian apa kelas? Kualitatif ke kuantitatif? Kuantitatif. Kenapa kita kata kajian eksperimen ini melibatkan kajian kuantitatif? Melibatkan skor, dia kena ada perbezaan nilai lah untuk buat perbandingan. Yes, sebab untuk mendapatkan jawapan kepada eksperimen, dia mesti buat ujian statistical analysis, betul tak? Deskriptif saja tidak memadai. Ingat saya dah terang dulu kan masa kita belajar SPSS dulu kan, deskriptif saja tidak memadai walaupun
kita nampak antara kumpulan kawalan dengan kumpulan rawatan ni, pasca dia ada perbezaan signifikan, ataupun pre and post bagi kumpulan rawatan ini ada perbezaan signifikan, ada perbezaan secara deskriptif, mungkin ada peningkatan peratusan, tetapi selagi mana you tak run t-test ataupun ANOVA bila melibatkan mungkin lebih pada beberapa kumpulan, contohnya tak apa, tunggu sejak ANOVA tadi. Jadi bila selagi tak run t-test, kita tak boleh mengatakan bahawa intervensi yang kita laksanakan itu telah berkesan. Walaupun secara deskriptifnya ada peningkatan sebelum dengan selepas peratusan dia. Kan? Dia hanya perlu melihat kepada nilai P dia. Significant value. Kalau you tengok dia significant, bila kita run t-test, kalau tak ingat, pergi balik pada video yang dah saya share tu tentang SPX, inferential statistics kan. Macam mana kita nak melihat nilai significant dia. Okey. Bila masa kita guna ANOVA, merujuk kepada reka bentuk eksperimen yang telah dibentangkan tadi. ANOVA bila ada lebih daripada satu kumpulan lah. Contoh? Dalam reka bentuk apa tadi? Kuasi. Kuasi boleh kalau kita nak tengok lebih daripada satu, macam kumpulan kawalan, kumpulan intervensi, dari satu mungkin nak tambah lagi satu kumpulan yang maybe dua-dua. Kalau itu kita boleh naik 3 kumpulan. Saya nak menarik perhatian kepada Solomon 4 kumpulan tadi. Ingat ada 4 kumpulan Solomon kan, yang ada 2 kumpulan yang tidak melalui pre. Ada 2 kumpulan melalui pre dan keempat-empat ni melalui pasca. Jadi bila kita nak buat perbezaan tu tadi, kita perlu run keempat-empat tu nilai min mungkin pasca bagi kumpulan yang rawatan bagi yang ada pre, kumpulan kawalan yang ada pre dengan kumpulan kawalan yang tak ada pre, kumpulan rawatan yang tak ada pre. Nampak tak? Dia 4 tu. So in that case, you cannot use t-test sebab dilibatkan lebih pada 2 kumpulan. So kalau kita guna Solomon yang 4 kumpulan tu, memang you kena buat ANOVA lah perbezaan dia. Okay? Okey, biasa dengan kajian tindakan kan? Tindakan. Ataupun ada kumpulan yang bentang kajian tindakan tak kat sini? Siapa yang akan bentang kajian tindakan? Ke tak baca lagi sebab belum sampai... Kajian tindakan tu case tadi ke bahasa Melayu ni apa? Kajian tindakan ialah action research. Action research. Action research. Kena sebut bahasa Inggeris juga you all ni. Okey. Okey Alia dah baca tentang action research dah? Sikit. Okey. Apa tujuan utama action research? Kalau dalam eksperimen dia nak melihat keberkesanan intervensi. Dalam action research, apa yang kita buat dalam action research? Ya? Tak boleh baca lagi? Okey, biasanya dalam action research, action research, biasanya penyelidik akan mengenal pasti satu masalah yang khusus. Misalnya katalah kalau kita ni sebagai seorang, katalah saya pensyarah, saya ada kenal pasti masalah pelajar-pelajar saya, misalnya untuk kelas KP1 ni lah. Berkemungkinan saya kenal pasti pelajar-pelajar saya ini tidak dapat membanding beza antara reka bentuk A dengan reka bentuk B, contoh. So apa yang perlu saya buat ialah untuk menambah praktis saya, menambah baik praktis saya dari sudut pengajaran, saya akan buat satu modul yang at the end of this module memang ada soalan-soalan yang memang you kena bincangkan perbezaan antara A dengan B, kaedah B dengan C, D dan E dan sebagainya. Sebab berkemungkinan sebelum ni saya tak buat. Ya. Okey, mungkin selama ni hanya berbincang semasa you bentang macam ni saja. Jadi saya pun perkenalkan pendekatan itu daripada awal. Maksudnya saya tidak lagi minta you all bentang, tetapi setiap minggu kita akan syarahkan apa beza ni dengan ni. Kemudian bila kita masuk tajuk baru, kita call balik tajuk yang telah kita pelajari, kita bincang pula apa perbezaan sehinggalah semua masak betul-betul tentang apa kekuatan, apa sampel dia, apa analisis untuk bagi setiap reka bentuk. Okay? Jadi saya pun buat satu intervensi dan saya pun cuba melihat, saya pun tanya dengan you all. You all rasa setakat ni apa dia, ada berlaku tak peningkatan dari sudut kefahaman misalnya. Ataupun saya buat test. Saya minta you all buat latihan secara bertulis kan, menerangkan apa perbezaan dan sebagainya. So bila habis satu kitaran,
saya akan kena buat reflect balik. Saya kena reflect balik. Apa dia kekuatan dalam pendekatan yang saya buat? Apa lagi yang perlu saya tambah baik? So dalam kajian tindakan, dia sebenarnya dia macam intervensi. Betul tak? Apa yang saya perkenalkan tu, mungkin saya adakan satu modul. Intervensi sama macam modul untuk pesakit kanser tadi. Kan? Tetapi beza kajian tindakan dengan eksperimen ialah kajian eksperimen ni dia tidak melibatkan penambahbaikan intervensi. Maknanya dia stop setakat tu je. Dia mungkin boleh bagi cadangan untuk kajian akan datang lah ataupun perlu ditambah baik macam tadi kan. Aspek apa tadi Syarif? Bahasa kan? Bahasa Melayu ataupun ialah maknanya refleksi dia. Tetapi dalam kajian tindakan, kita tak berakhir dengan sekali kita collect data. Sebab apa? Selepas kita perkenalkan intervensi, sort of intervensi jugalah ya. Sebab dia ada kaitan ni. Mungkin ada mungkin ada persamaan antara eksperimen dengan kajian tindakan in terms of perkataan intervensi yang digunakan. Okay? So, tetapi dalam kajian tindakan, selepas kita dah melalui satu kitaran, penyelidik kena dapatkan maklumat daripada end users tentang mungkin apa dia kualiti ataupun mungkin suggestion macam mana dia nak menambah baik intervensi tersebut. Dan berkemungkinan dia akan melibatkan katalah untuk ni saya dah settle dengan satu kitaran, saya tanya dengan you all rasa apa lagi yang perlu saya tambah baik? You all kata tak cukup lah doktor dengan nota-nota ni, saya nak mungkin kalau boleh doktor tambahkan lagi penerangan secara video, infografik. So untuk kitaran yang kedua, saya kena tambah baik saya punya intervention tu. Modul saya tu. Macam kualitatif juga tanya responden. Betul. Yes, tetapi dia ada kitaran dia. Tapi di dalam eksperimen, kita nak melihat apa tadi kelas? Tujuan utama eksperimen? Keberkesanan intervensi. Mengenal pasti keberkesanan intervensi dan apa kesan dia kepada subjek kita. Dalam kajian action research, apa tujuan dia? Kalau mengikut apa yang saya terangkan tadi. Apa agak-agaknya tujuan? Menyelesaikan isu. Setiap kajian memang untuk menyelesaikan isu kan. Mesti menyelesaikan isu, tak ada isu tak boleh buat kajian. Penambahbaikan ataupun untuk improve practice. Improve practice. So maksudnya dan dalam kajian tindakan Alia and the gang, bila you bentang nanti, sila cari tentang aspek positionality. Macam mana penyelidik positionkan diri dia sebagai penyelidik dalam konteks action research. You can be insider, researching insiders. Maksudnya kalau katalah saya dekat UKM, saya buat kajian untuk penambahbaikan aspek praktis saya sendiri ialah dia dalam konteks tu penyelidik membuat penambahbaikan untuk improve praktis dia sendiri kalau saya buat untuk saya. Tapi kalau saya kata saya buat kajian untuk bantu pensyarah-pensyarah bahasa Melayu misalnya. Macam mana dia nak, adalah satu isu mungkin kemahiran pelajar untuk menghasilkan modul pembelajaran bahasa Melayu contoh kan. Jadi dia pun buat satu modul untuk mengajar modul. Tapi saya yang buat kajian, tapi adakah itu praktis saya? Tidak, sebab saya tak mengajar bahasa Melayu. So, dalam konteks itu saya adalah insider, researching insider sebab saya orang UKM, saya membantu rakan di UKM. Tapi katalah satu sekolah invite saya, kata minta saya datang dan buat kajian macam mana nak meningkatkan kemahiran ataupun mungkin motivasi pelajar-pelajar dalam pembelajaran subjek TMK, teknologi maklumat dan komunikasi kan. Saya masuk sebagai outsider, tetapi saya mengkaji siapa? Insider. So maksudnya dalam kajian tindakan banyak positionality, maksudnya kedudukan kita sebagai penyelidik lah. Saya saja sebutkan kajian tindakan ni kerana ada perkataan mungkin intervensi dan mungkin ada yang bila you all dengar pembentangan untuk kajian tindakan nanti you all akan nampak so apa sebenarnya motif utama bila kita melaksanakan action research ni? Adakah dia seolah-olah macam nak melihat keberkesanan juga, betul tak? Kan kita nak melihat keberkesanan juga, tetapi apa dia beza antara in terms of melihat keberkesanan dalam eksperimen wajib dia ada data secara kuantitatif, pre and post. Kalau dalam action research
kualitatif. Mungkin boleh guna kuali, boleh guna kuanti. Macam contoh macam saya kata saya nak untuk saya tambah baik. Of course saya perlukan data secara lebih terperincinya lah, secara data kualitatif lah kan. Saya bagi open-ended. Okay, cuba cadangkan apa dia yang ni, sebab saya tak tahu apa dia cadangan by you all. Kalau saya buat questionnaire, saya yang menentukan aspek untuk saya tambah baik, betul tak? Without asking you or without giving you opportunity to tell me what are the things that should be improved. Nampak tak? Okay. So itulah antara mungkin you all boleh, bila dah habis perbincangan semua sekali, you should be able to explain the difference in terms of, sampling, in terms of data collection, in terms of data analysis, and of course the purpose of each reka bentuk. Ya, nanti mungkin masa pembentangan case study, beza pula kenapa kita buat kajian secara case study. Apa dia reason ataupun tujuan kita buat kajian secara kajian case. Kenapa kita tak buat kajian secara action research misalnya. Dalam action research kita mesti ada intervensi, mesti ada penambahbaikan kepada satu aspek yang kita ukur. Sama seperti dalam eksperimen, betul tak? You kena ada intervensi. Boleh tak eksperimen tak ada intervensi? Tak bandingan. Tak boleh lah kan. You mesti ada intervensi. Tapi dalam kajian kes perlu ada intervensi tak? Kajian kes. Perlu juga sebenarnya. Dia sebab kita nak lihat juga. Rasa tak perlu. Dalam kajian kes, you don't have to do anything because the reason ataupun the underlying reason kenapa tujuan kita buat kajian kes ialah we just want to understand the phenomenon as it is, without having to interfere or without having to impose anything on the subject of research. Dalam kajian kes, kita tak perlu buat sesuatu. Ya, kita tak perlu buat satu intervensi untuk melihat apa dia kesan dia. Tak tetapi kita hanya nak memahami as is. Kenapa rakyat Malaysia ni mungkin contohnya macam dalam COVID-19 kan, apa dia persepsi rakyat Malaysia terhadap frontliners? Bagaimana rakyat Malaysia akhirnya boleh menjadi satu masyarakat yang sangat patuh kepada setiap peraturan yang dikenakan sepanjang MCO ataupun PKP dan PKPB. Of course PKP itu adalah satu yang kerajaan impose, betul tak? Tetapi bukan penyelidik yang impose, betul tak? Bukan kita yang memperkenalkan intervensi itu. Jadi kita hanya nak faham bagaimana sebagai rakyat Malaysia ataupun mungkin kita pergi tanya frontliners itu sendiri, bagaimana mereka menangani isu-isu berkaitan dengan emosi mereka. Tekanan mereka memang tinggi kan. Kita duduk kat rumah ni pun kita rasa macam dah tension dah, tak boleh ke mana-mana kan. Yang kaki wayang tak boleh tengok, setiap minggu pergi GSC tak boleh nak pergi dah contohnya. Tetapi bagi frontliner, macam mana mereka menangani isu tekanan mental mereka? So kita hanya nak faham apa dia bentuk support yang berlaku kan? Nampak tak point saya di situ dalam case tadi? We are just trying to understand what is happening in the community as it is. Kita tak perlu macam kalau frontliners kata sesuatu yang mungkin satu isu yang negatif, kita tak boleh kata tak boleh ni cakap macam ni. Kan? So kita just menerima as it is lah, macam saya katakan tadi lah. Yang maknanya kita melihat satu fenomena yang telah berlaku, tetapi kita just jump into that community, certain community, tetapi kita cuba untuk memahami how, why, what, where dan sebagainya. Okay, mungkin nanti bila berlaku pembentangan, you all mendengar pembentangan untuk kajian-kajian lain, so cuba kaitkan dengan pembentangan yang telah lepas, dengan research method yang telah you all kuasai. Macam hari ini, saya harap semua orang dah boleh menguasai kemahiran dari sudut kajian secara eksperimen lah. Ya, kajian eksperimen ini terbagi kepada dua, kajian benar, eksperimen benar, eksperimen secara kuasa eksperimen. Dan apa ciri-ciri bagi kedua-duanya dan apa tujuan eksperimen, dan dia falls under kuantitatif. Ya, saya tak pernah jumpa eksperimen yang mengatakan dapatan kajian ataupun instrumentation yang digunakan adalah untuk menggunakan interview. Tak. Kita tak guna interview untuk kajian secara eksperimen sebab kita memerlukan nombor for us to be able to run the t-test or ANOVA. In other case like dalam Solomon 4 ataupun dalam yang melibatkan kumpulan yang berbeza-beza, ataupun satu lagi bila masa kita perlu ANOVA kelas.
Ingat balik apa yang kategori tadi. Kalau kita guna time series. Lebih pada 2 kumpulan. Time series? Kalau time series, Time series satu kumpulan je. Betul tak? ada banyak. Tetapi kenapa dia perlu pada ANOVA instead of t-test? Dia bersiri, ada banyak lebih daripada satu Ya. Data tu dia akan collect katalah 10 kali dalam satu tempoh masa jangka masa yang panjang kan. Katalah bulan 1, bulan 2 sampai bulan 10. So dia perlu buat perbandingan lah antara daripada yang awal sampai yang akhir. Ya, ataupun daripada satu point ke satu point, second point to third point, ataupun dia buat mungkin cluster. First trimester, macam orang mengandung pula. 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga. So it depends on how the penyelidik nak melihat data itu. Okay? So sama macam yang ditanya tadi, berapa tempoh yang masa yang diperlukan untuk buat eksperimen? Jawapannya bergantung kepada penyelidik lah. You yang kena design dia, bergantung kepada berapa lama yang you perlukan untuk menghabiskan ataupun melaksanakan intervensi yang diperkenalkan. Yeah? And of course dalam intervensi kita itu, kita kena at the first place masa katalah untuk you buat kajian secara kertas projek kan. Dekat bab 3 tu dah kena terang dah. Okay, minggu pertama saya nak buat apa, minggu kedua buat apa, minggu ketiga. Baru kita nampak berapa lama yang perlu kita ambil. Dan eksperimen dia tak boleh terjadi secara one off sahaja. Tak boleh kata sehari buat lepas tu kita tengok. Dia tak akan valid lah dari sudut dia punya dapatan. Sebab kita nak melihat perbezaan ni mungkin memakan masa. So to answer that, researchers have to design. Kena pasti berapa lama yang diperlukan untuk mencapai objektif kajian ini, dan apabila apa yang hendak disampaikan dalam intervensi itu telah benar-benar berlaku, barulah pengujian boleh dilakukan untuk melihat perbezaan antara sebelum dan selepas. Tak bolehlah kata macam hari ni, hari Khamis kan, kita buat ujian pre, esok petang ni kita bagi intervensi, esok kita buat post test. Boleh tak? Boleh nak buat, tetapi dari sudut validity dia orang akan persoalkan lah, takkan overnight kita boleh nampak perbezaan. What kind of intervention is that? Kan? Okay, any more question class? Ataupun mungkin ada kumpulan lain yang nak tanya tentang topik dia sedikit lah, bukan kata untuk saya bagi penerangan secara panjang lebar, atau mungkin ada isu-isu yang you all tak berapa pasti dan sebagainya. Ada emas dalam mulut Senyap dia semua. You all dengan Prof Rizal senyap macam ni ke? Ke you all bising masa Prof Rizal? Masa Prof kena paksa bercakap kan? Ya sila. Saya nak tanya yang kumpulan saya kena buat kajian campuran. Okay. Jadi kami hanya fokus kepada kaedah kualitatif dan kuantitatif sahaja je lah kan Dr. kan? Ya. Sebab mixed method ni dia bukan satu research design, tetapi dia dah approach. Maksud dia tak payah sebut maksud dia kualitatif apa, kuantitatif apa, just mention kuali dan kuanti je kan? Yes, tetapi di dalam mixed method, tolong baca Creswell lah. Kalau ambil 4 saja tak apa Doktor kan? Maksud dia 4 contoh jenis reka bentuk dia sahaja. Maksud dia kan banyak. Ambil semualah, apa yang ada lah. Supaya komprehensif lah kawan-kawan pun boleh tahu kan. Okay. Sebab tapi yang basicnya you kena cover of course sequential, exploratory, sequential explanatory, concurrent. Lepas tu dia ada 2 lagi lah. Jadi 6 lah Dr. Max 6 boleh? Sebab Creswell kata 4 tu basic. Lepas tu yang 2 tu tengah naik. 6 je lah Dr. Share je lah. Tak apa. Sebab saya rasa ni amal jariah kita lah kan. Kita mencari untuk kita share dengan kawan-kawan. Kawan-kawan cari, dia share dengan kita pula. Okay. Okay Doktor. Doktor. Ya. Mirul. Nak tanya macam kalau expose fact tu macam mana pula Doktor? Expose faktor? Tanya saya, jadi saya lah pula buat pembentangan. You kena faham apa konsep expose faktor itu. Apa beza dia dengan survey research? Nama dia pun post kan? Post.
cuba fahami kenapa nama dia expose factor dan dalam konteks apa. Saya rasa lebih mudah untuk pelajar faham bila you datangkan contoh kajian itu. Konteks. Okey, variable ni kenapa kita jadikan dia sebagai expose factor? Saya tak boleh nak cerita secara panjang lebar jugalah. Sebab expose factor ni sebenarnya dia agak ringkas. Cuma dia ada tweak sikit kat situ kenapa dia jadi expose factor. Kerana kita melihat variable-variable yang telah berlaku yang menyebabkan dapatan kita yang sebegitu. Ya, yang sebegitu. So, tak apa, kita tunggulah bila you all bentangkan nanti saya kembangkan secara lebih ni lagi lah. Ya, siapa tu? Alia. Yes, Alia. Untuk action research, kan, dia ada banyak model. So kena terangkan semua model ke atau pilih dalam 4 dua atau yang mana guna? Okey. Maksudnya model yang berbeza tu contohnya Chemist McTaggart gitu. Chemist McTaggart, McNiff dan sebagainya lah. Okey, mungkin boleh perkenalkan secara umum. Pilih 2 saja yang mungkin boleh highlight 2 yang utama lah kot. Ya, sebab kita just nak memahami dalam action research itu konsep kitaran, proses-proses. Sebab saya rasa dalam kesemua model yang ada aspek-aspek yang sama yang akan dimasukkan. Misalnya penyataan masalah kan, dia design, dia implement, lepas tu dia buat reflection. Itu antara asas lah di dalam satu kitaran. Kalau rasa, tapi kalau slide tu pendek, cover lah semua, tak ada masalah. Sebab bagi saya, berapa banyak you masuk adalah markah. Okay. Berapa komprehensif yang you terangkan is your mark. And then how extensive and then how in-depth your explanation is also mark. So sebab tu kita bagi markah. Jadi kalau you all hanya touch sikit kan, jadi banyak lagi persoalan orang tak faham dan sebagainya. So that means your presentation is not thorough enough. So make sure that your presentation is comprehensive. Only additional questions macam nak soalan-soalan yang bukan fundamental. Kalau ada soalan tentang fundamental tak faham maksud ni, that means your presentation is not good enough. So make sure that your presentation covers all the aspects, all the concepts, and then make sure your explanation is orang kata comprehensive and then as understandable as well. Alright? So ini adalah kerja berkumpulan ni. So you all ada 2 orang je, satu kumpulan pair 2-2 saja. Okay, good. Alright. Prof cerita dah tentang tugasan. Sorry, tentang final exam. Ya? Final exam. Belum Ada